بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى تحيتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله. الحمد لله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان يكون الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama kali Habib syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayahnya dia dapat datang ke sini dan itu adalah semata-mata kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi harama hadha al-yawm al-karim fi hadha al-maqam al-karim fi bayt min buyut Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah kumpul kita pada hari yang mulia, pada tempat yang mulia, pada masa yang mulia, di tempat yang kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. وهذه الأيام المباركة الكريمة المناسبة للشهر النبوي الشريف الأنوار وهو ربيع. Alhamdulillah kita berhimpun ni masanya yang ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan peranakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. ونحن في رباط المؤسسة النمط القديم الذي يكون فيه من خالق الحروة في الجلوس ركبة ركبة مع الشيخ والأخذ والتلقي على نمط الآباء والأجداد قبل إيجاد هذه المدارس وهذه الجامعات. Jadi Masya Allah kita berada di sini di pondok yang Baba Bukhari, nama pondok Ihya Ulumuddin, yang mana cara pengajian daripada kita ni adalah cara yang telah ada pada nenek kita dulu, dengan cara pelaga lutut dengan guru, bertalaki dengan ilmu, yang mana cara inilah yang asal dalam pengajian Islam, dan sebelum ada sekolah, belum ada jamiah, belum ada universiti lagi. والسماء صحيح إحياء علوم الدين وهو من أعظم ما كتب في تاريخ الإسلام من سيدنا الإمام الغزالي وفيه من حديث نبوي الشريف ومن مقالة السلوك ومما يجب وما لا يجب على النفس والقلب من الترقية والتزكية. عسى الله عز وجل أن يجعل هذا الاسم منطبع في هذه القلوب وجوهر ما أراده به صاحب هذا الكتاب في جوهر كل قلب حضر ونظر واعتبر. Jadi pondok kita ni, pondok Abu Bukhari ni, nama dia pondok Ihya Ulumuddin. Dia ambil nama ni untuk ambil berkat dengan satu kitab yang mana boleh dikatakan sebesar-besar kitab dalam sejarah Islam, iaitu kitab Ihya Ulumuddin yang dikarya oleh Imam Ghazali, yang mana dalam ini hipung segala ilmu-ilmu, sama ada fiqh, sama ada ilmu tasawuf, ilmu suluk, yang mana sesiapa yang kalaulah betul-betul belajar ilmu ni, dia dapat membersihkan diri, dia dapat menyinarikan hatinya, dan itulah adalah parti pengajian Islam. وقد أسس هذا الكتاب على أصل من الأصول العظيمة وهو التخلية، تليها التزكية، والتخلية هي كل المهلكات التي تنتهي على القلب وتفسده وتجعل عليه غانا. Kitab Ihya Ulumuddin ni partinya Imam Ghazali dia buat jadi tumpu, iaitu pertama bagaimana kita nak takhliyah. Takhliyah ni makna nak membersihkan hati kita, waktu baik habis segala benda yang tak molek, segala benda-benda yang waktu punah iman dan amalan kita. Itu tujuan pertama daripada karya kitab ni. هذا أصل عظيم أخذه كل مشايخ السلوك من قرن سيدنا الجنيد كسيدنا الرضا وسيدنا موسى الكاظم ثم سيدنا معروف كرخي ثم سيدنا الجنيد ثم سيدنا الجيلاني. فهؤلاء السادات كلهم اعتمدوا هذا المنهج الذي هو منهج التزكية الذي يمر من تخلية وتحلية. Jadi
tertib yang Imam Ghazali buat ni, takhliyah, pertama takhliyah, yang kedua tahliyah. Bagaimana kita nak membersihkan diri kita, bagaimana kita nak mencomelkan diri kita. Maka susunan seperti ini ni telah menjalani ulama-ulama besar dulu, termasuk Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, tapi beberapa imam besar-besar lagi. Minhaj semacam inilah ulama-ulama kita dulu jalan. هذا هو منهج السلف الصالح في تربية المريدين ومن سيكون إن شاء الله عالما بإذن الله. Dan minhaj semacam ini adalah minhaj yang dijalankan oleh salafus salih, orang-orang dulu kita, supaya nak mendidikkan murid-murid, penutup-penutup, supaya mereka pada masa depan akan jadi ulama yang sebenar, ulama rabbani, ulama yang bawa boleh dapat memimpinkan umat. وقد جاء في الأثر أن هذه الدنيا ملعون كل ما فيها إلا ما كان بذكر الله. Adalah sebut satu hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala laknat apa yang ada dalam dunia ini. Ada illa mulai ke hak tak kenal anaknya, zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dan barang yang mengikuti. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. Ada satu hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersuluk, siapa yang berjalan kepada satu jalan yang mana jalan itu adalah untuk menuju menuntut ilmu, maka orang inilah Allah Ta'ala akan mudah baginya akan jalan menuju pada syurga Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'u alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan itu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah alladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan angkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang membawakan ilmu supaya mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang beriman yang tidak bawa ilmu. Bibat apa derajat di akhirat nanti? ولا يصل إليه، والكثير ممن يطلبه لأيام معدودات ثم يفتح الله على قلبه. قال سيدي جعفر الصادق إنما هذا العلم نور يقذف في القلب يقذفه الله في قلب من يريد. Jadi saudara beliau, dalam ayat ni kita boleh faham bahawa orang kita ni apabila dia beriman dah tu Tuhan angkat darjat dah. Tapi apabila orang tu beriman saja darjat yang tinggi dah, tapi tak sama lagi dengan orang mana yang mana dia beriman dah, patut Allah bagi darjat ilmu pula. Nah, ilmu ni bukan senang-senang nak dapat. Adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilm, mereka-mereka yang datang padanya ilmu. Kadang-kadang kita pergi cari ilmu dah. Apabila Tuhan tak beri, tak boleh ilmu lagi. Tapi kadang-kadang orang tu ngaji sikit je, ngaji sebentar je. Tapi sebentar dia tu boleh ilmu belana. Apabila Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu pada dia. Jadi ilmu ni pelat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Quran, dia kata wa fahamnaha Sulaiman. Dan sungguhnya kami telah memberi faham kepada Nabi Sulaiman. Jadi daripada ayat ni kita dapat tahu bahawa nak dapat ilmu, nak dapat faham itu bukan daripada guru, bukan daripada murid. Orang nak faham sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tu nak faham, kadang-kadang orang tu ngaji sebulan faham. Kadang-kadang orang tu ngaji seminggu faham. Kadang-kadang orang tu ngaji sehari faham. Kadang-kadang orang tu ngaji muka kita tak faham. Kadang-kadang orang tu ngaji tengok muka guru pun faham. Nah, faham tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jadi inilah kami berharap pada segala anak-anak murid kita, penuntut ilmu kita,
supaya tiap-tiap orang ni Allah buka pada kita ilmu, Allah buka pada kita faham agama. Amin kata. Ha. Jadi Masya Allah, inilah satu pemberian Allah Ta'ala beri pada kita di bumi petani kita. Jadi kita dapat tengok di antara anak-anak muda kita begitu ramai sekali, yang mana mereka daripada budak lagi telah menuju pada medan ilmu, telah meletakkan diri kita pada madrasah-madrasah, pada pondok untuk mendapat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukurlah kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-alimu fi qaumihi, bermula orang alim yang mana dia hidup bersama dengan kaum dia, maka orang alim ini adalah seperti seorang nabi yang hidup bersama kaum dia. Apa yang kita nak terbadan? Alhamdulillah. Sama-sama. Bila kata orang alim di zaman kita ni, kalaulah seperti orang para nabi di zaman dulu. Banyak ada cerita orang alim di zaman sekarang ni, di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Sangat ada mulia. Sebenarnya haknya di dalam para nabi. Okey. إذا كان العالم في قومه كالنبي في قومه فانظروا كيف تعظم أمر مشيخته. Dan begitulah kalaulah isyarah Nabi SAW daripada orang alim di zaman ini seperti Nabi yang dulu-dulu, kita memandanglah pada guru-guru kita, bapa-bapa kita yang diisyarah oleh Rasulullah SAW. Jadi kita muliakan seseorang baba, seseorang guru, seseorang ustaz, bukan kita muliakan diri syakhsan dia, tubuh diri dia, tetapi kita mulianya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dari dada dia. Perkara yang Allah Taala cucur di dalam hati dia bahawa ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. انظر ان طالب العلم لما ترجع الى القريه او المدينه او البلاد التي انت منها، الناس ينظرون اليك انك حامل علم، انك حامل نور، فانتبه لاي صوره ياخذون عنك، لان الصوره التي سياخذون عنك هي نفسها الصوره التي سياخذون عن الاسلام العام. Allah. Begitulah bila kan tuan guru kita, bapa kita dimulia oleh Rasulullah SAW, di saat kita jadi murid bagi guru, di saat kita jadi tok pakir, di saat kita jadi pelajar pondok, tetapi kemuliaan kita ni bila kita balik kepada kampung, orang kampung akan memandang kepada kita bahawa ada nur, ada cahaya, ceria mukanya, cahaya mukanya. Disitulah kita tengah bawa risalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah ganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil kita diperhati oleh mereka. Kalaulah kita buat baik, disitulah kebaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita jatuh tidak baik, itulah memburuk pada agama kita, pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم أمام الأسف أنه ترك هذه الأرض، فجرا لخاطره له الأمر ليس قضية تغادر وإناء في الموضع الذي أنت فيه، إنما ما حملت معك من الإنجاز، ما حملت معك من مكة، ما حملت معك من المدينة المنورة. هذا هو النور، هذا هو الفضل، وهذا هو الأمر الذي يريد أن يكون هؤلاء الناس الذين هم من بلدك من قطعني، هذا ما يحبونه فيه، وهذا ما يتطلبونه منه، وهذا ما ينتظرونه عنه، وهذا ما يلتمسوه فيه. أنت أخذت هذا الأمر من باقي من أصله من بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نرى أن كل البلاد بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Jadi Habib semenjak daripada 2-3 hari, Habib banyak jumpa dengan baba-baba, guru-guru di Taning ni yang pernah belajar di Mekah, Hijaz dulu, di Mekah dulu. Jangan ambil duduk Mekah sampai 20 tahun di Mekah dulu. Tapi Habib kata bahawa guru-guru kita yang di Mekah, yang guru belajar di sana, yang bawa adab, akhlak, ilmu daripada sana, ilmu yang tempat Rasulullah SAW hidup, tempat yang Rasulullah SAW berada di sana. Tetapi sayangnya kata kita pelajar, kita tidak mengambil seperti mereka itu dapat. Jadi kita hak pelajar ni, kita tidak ambil bersungguh-sungguh dengan ilmu yang mereka itu, yang baba kita ambil daripada Mekah. Sebab itulah Habib kata, bila Habib memandang pada setiap tempat yang ada ilmu syariat, yang ada ilmu agama, Habib kira kata setiap ilmu tu, setiap tempat itu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الذين قال له ما شاء الله كم لك من الحظ انك يمكن ان تصلي كل يوم في الكعبه، وهو يقول ومن اهل مكه انا صار لي 8 سنوات ما دخلت الحرم. الله تصور 8 سنوات ما دخل الحرم ولا مره، قد يسكن في مكه. تفهم هنا ان فيكم فينا من يتشوق الى مكه وهو ليس منها، ولعل الله يحسبه منها. هذا الذي في مكه يرى الكعبه ولا يتوب اليها. Ya Allah. Dia kata bagi orang yang rindu pada Mekah, rindu pada Madinah, itu hati yang terikat dengan benda itu. Tetapi terkadang itu hati kita yang sudah rindu, itu satu nikmat yang Allah SWT beri seseorang yang terikat rindu pada Mekah dengan Madinah. Tetapi kata lil asaf, pada sayangnya seseorang yang ada di bumi Mekah, yang ada di bumi Mekah tapi duduk di Mekah 8 tahun. Duk kerja di Mekah 8 tahun, orang tanya dia, adakah mu biasa pergi semaya di Kaabah? Dia tak ada, aku tak ada, sibuk dengan kerja, tak biasa pergi semaya walaupun sekali. Ininya sangat terugi. Tetapi kita walaupun jauh, tapi hati kita sentiasa rindu terikat dengan Mekah, dengan Madinah. وبأهل بيته الكرام وبصحابته وبمذهب السنة والجماعة وبسلسلة الرجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم على السلف الصالح وبمجالس المحبة ومجالس الذكر ومجالس الفكر ومجالس الطريقة ومجالس السلوك ومجالس التزكية نرى الكثير مما قد لا نراه في بلاد سبقتكم بالإسلام. Allah. Jadi Habib satu perkara, Habib tengok perkara yang baik pada tempat kita, di bombing tanding kita. Habib kata Habib pergi banyak tengok pada tempat. Dah lewat masuk Islam. Masuk Islam tahun 900 700 Hijrah. 900 tahun hak kita, tok nenek kita duk sesak kat tak ada masuk Islam. Tetapi Habib tengok perkara yang baik yang ada di negara ini, yang tempat ini, bahawa pertama silsilah mereka yang sampai pada Rasulullah SAW sangat kuat. Yang ilmu yang ada setiap tempat, majlis zikir yang ada setiap pondok, setiap masjid. Ini Habib tengok ada negara yang masuk Islam zaman sahabat, tetapi tak boleh seperti apa kita. Sebab itulah perkara yang kita ada ni harus kita syukur pada Alhamdulillah, dan harus yang kita minta Allah SWT untuk mengekalkan sampai kiamat. Semua kata amin. وقد يتردد ويتأخر عن المسجد الحرام من أكرمه الله بمقام قرب المسجد الحرام. هذه عطايا ربانية لا تقاس بالميل ولا بالكيلو. Jadi perjauhan kita dengan Mekah itu sangat terjauh. Jauh kita sangat dengan Madinah sangat terjauh. Tetapi hati kita yang terikat dengan Kaabah, hati kita ikat dengan Madinah, tempat Rasulullah SAW, itu sangat ibarat yang sangat dekat. Tapi kita jangan kata kita ibarat dengan jauh. Terkadang kita tengok orang seseorang yang bersyahadah pagi, tapi petang itu sudah jatuh dalam Islamnya. Sebab perkara ini kita tak boleh nak menentu, tak boleh nak sengka. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala masafah kita jauh, tapi sesungguhnya hati kita dekat kepada Rasulullah SAW dan Mekah Mukarramah.
Dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang bahawa muliakan kita berada di majlis seperti majlis ini. وقد نبهنا بعض الأفاضل على ضرورة ذكر أمر مهم في هذا المجلس. Dan setengah daripada saudara yang menambah yang untuk jaga daripada setengah zikir daripada majlis ini هو المواصلة في هذا الأمر وهذا العلم وجوهر هذا النور الرباني المحمدي بعد التخرج من هذه المجالس. Jadi kata setelah kita daripada mensempurnakan belajar atau bila kita setelah dapat ilmu, وأن لا يكون الاهتمام بالعلم وقت الدراسة فقط. jadi terkadang waktu kita tidak ambil penting di dalam waktu kita belajar itu, kita tidak ambil penting dengan perkara yang lain. Kita fokus belajar saja. وسيد أهل الدعوة في هذا الزمن الكريم حفظه الله جعل لدار مصطفى منهجا خاصا لعلنا نذكر به في هذا المقام. Jadi Sayyidi Habib Umar bahawa saya mengasahkan Darul Mustafa yang di pondok di sana, yang dia sangat penting di dalam seseorang pelajar, waktu dia sedang belajar, waktu sedang dia di Tok Paki, waktu sedang dia duk masih jadi seorang Tok Paki pelajar pondok, يؤخذ فيها أولا العلم الشرعي بالسند المتصل. yang penting sekali yang kita harus mengambil ilmu syar'i yang ada sanad daripada bapa kita. Jelas yang kita belajar sini, orang panggil sanad yang jelas, yang mana kita belajar satu kitab yang khotel daripada bapa kita yang ambil satu bapa, itulah yang panggil sanad yang jelas. ومنه وفيه السلوك والتزكية والترقية. Dan daripada hal yang sama, orang panggil bersuluk, lepas tu bertazkiyah. Dari hal yang sama, kita kena pergi dari sama waktu kita belajar juga. Orang panggil suluk, bahasa apa yang kita belajar, kita beramal dengan dia. Itu dipanggil suluk. Tazkiyah, kita mengtadhiyah, kita membersihkan hati kan. ومنه ومعه وفيه ومن أوائله الخروج بالدعوة إلى الله. Dan daripada hal itu harus kita menyampaikan. Di sini kalaulah dinamakan lafaz dakwah ilallah, itu bukan kita harus mengeluarkan 3 hari, 4 hari, bukan gitu. Harus dakwah ilallah, haruskan menyampai. Harus kita pergi menggoyak orang yang tak tahu lagi. Itulah dinamakan dakwah ilallah atau menserukan mereka yang lain. يكون الطالب معتمدا على أخذ العلم وتبليغه. Dan di saat itu dinamakan seseorang belajar. Dalam hal dia duk belajar itu, dia mengambil dan dia memberi juga. Dia ambil dah, dia belajar ilmu dengan bapa, tapi dalam hal yang sama dia boleh wi ke orang dah. Belajar wi ke orang dah. إن الله عز وجل في منتهى حكمته جعل لهذا العلم ضريبة وضريبته أنه إن لم ينفق ضاع من صاحبه. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wi ilmu dengan seseorang itu harus daribah ni kena bayar hasil. Kalau tak bayar hasil itu, kita ni kena cek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kena cek. Sebab apa? Hasil tu apa? Kena bayar hasil tu. Kita kena beri kat orang lalu dah. Kalau kita beli 100 tu, kita kena beri kat orang. Pula 100 Allah Taala akan tambah kita lebih banyak lagi. ولو اختبرتم المدرس أو الأستاذ أو فضيلة الشيخ أو كل ما لا يزال ينتبه للدعوة على بعد وقت تخرجهم من سنهم، سبحان الله تجد يستحضر النصوص ويستحضر الشروح. وأما من دخل في الحياة يصبح عاميا لا يدري شروح النصوص، وقد لا يستعملها في نفسه ليومه، وقد لا يبلغها إلى غيره كأنه لم يدرس. Jadi kalaulah kita ambil ukuran, bilalah kita seseorang sudah dapat ilmu, bilalah dia terah pergi nak mencuba memberi ilmu dia. Di saat itu dia akan rasa apa? Rasa hak saya ni masih kurang. Tetapi di situlah Allah Subhanahu Wa Taala rasa kata bila dia kurang, situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah dia. Tetapi kalaulah dia duduk tidak rasa tidak cuba memberi, tidak cuba nak mengajar, di saat itu dia akan rasa kata nak kumpul dan masa semakin ambil masa dan sedang di dalam itu ummah kita semakin tunggu dan sesungguhnya membawa pada itulah
orang melupakan ilmu, dan di situlah bukan alamat daripada redha Allah Subhanahu wa taala. والعلم إذا تم تكراره ومذاكرته في المجالس ينمو ويكبر وتزداد مفاتيح الفهوم. Dan yang ajibnya ilmu ni bahawa bila kita membahagia memberi orang, ajar mengulai-ulai kepada ilmu itu, membawa pada ilmu itu semakin tambah dengan kita. وإن هذه التزكية التي تطلبونها ونطلبها والتي وصل إليها مشايخنا حفظهم الله إنما هي الأمر الذي أمر به الله عز وجل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعرف أمته. Dan bahawa tazkiyah, lafaz tazkiyah yang dikirim, yang dipesan oleh, yang diamanah oleh Sayyidi Habib Umar, bahawa ini yang mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكل من اهتم بالدعوة مات عليها ومن مات عليها حشر عليها من خواص سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتبليغ الدعوة. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mana yang berasa meninggal dunia dengan keadaan mereka itu menyampaikan tabligh untuk nak duduk dalam kalimah, nak menyampai sehingga meninggal dunia atas kalimah itu. فلا بد أن تكون هذه الهمة عالية في هذا التبليغ لأنه عمل حث عليه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan begitulah kata Habib, ia kata kita sentiasa berhimmah, bersemangat untuk nak menyampaikan, sebab kalimah ini yang disangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وما وصل من وصل إلى هذا العز وهذا المقام إلا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم طلبة العلم أولى بها. عليكم أن تحفظوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكل صغيرة وكبيرة ولا صغيرة إذا اقترنت في سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها كبيرة. Dan kita tidak akan menyampai peringkat ini kecuali kita kena itibak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena berikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan boleh ikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah kita tidak belajar, kita tak mengajar bawa sunnah yang kecil, yang besar. Kalaulah kita mengajar bawa sunnah kecil, sunnah besar, insya-Allah kita akan boleh ikut sunnah-sunnah Rasul dan kita akan menyampai peringkat yang tersebut itu. وأن لا تبلغوا مشايخكم ما يحشر بينكم من شباب. Dan begitulah yang di guru-guru kita, yang baba-baba kita yang mengajar, semua itu kita sudah tahu, semua itu kita sudah mengambil benda itu. يقول السيد محمد بن علي المالكي الحسني رحمه الله التلميذ الخدوم خير من التلميذ الحافظ. Dan kata Syed Muhammad Alwi Maliki, dia kata seorang pelajar yang sentiasa berkhidmat, dia pelajar tapi dia berkhidmat dalam masa dia pelajar juga. Orang ini, pelajar ini khairul, lebih baik daripada pelajar yang membanyakkan hafal. Seorang pelajar lagi, dia kurang khidmat tapi dia banyak hafal tu hafal ni. Tetapi pelajar hak banyak khidmat tu, hak ni pelajar juga tapi dia banyak khidmat, guru khidmat baba. Pelajar hak banyak khidmat inilah lebih afdal, lebih baik pada pelajar hak banyak menghafalkan. Allah. Bila dia, apa dalil, apa buktinya? Bila dia menghafal itu untuk diri dia. Tetapi bila dia berkhidmat, khidmat gurunya, khidmat tetamu, khidmat sahabatnya, dia khidmat belaka orang. Orang ini lebih afdal. Sebab apa? Dia buat bukan untuk diri dia, tapi untuk mereka yang lain. Dan begitulah ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tetamu mari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan, itu Rasulullah berkhidmat kepada tetamunya. Waqad qala sayyidina Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaumi khadimuhum. Dan begitunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayyidu, orang pengulu, ketua, tapi dia dalam masa yang sama dia juga khadim, dia juga orang berkhidmat kepada sahabat-sahabatnya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menjadilah kami semua ni orang khusus untuk mengkhidmat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kata amin. Dan menjadilah pada kami yang masuk daripada perkara yang tak melek, menjauhlah pada hati-hati kami. Amin. Dan bersihlah mata-mata hati kami daripada perkara kejahatan. Semua kata amin.
فأنتم من الأمثال، فطالب العلم من هؤلاء المقصودين بالملاحظة وبالعلوم وبالنظر وبالتبصر وبالامتحان، فانتبهوا ما تبدوه من طاعة للناس فألينوا لهم الجانب وأظهروا حسن خلق تام. Jadi kalaulah kita tengok pada anbiya, pada para nabi, para ulama, itu banyak cubaan, banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala ke bala yang hak nak cuba atas iman dia, dan kita seseorang pelajar, seseorang yang akan ambil warasah daripada mereka. Sebab ulama ambil pada para rasul dan para nabi, dan kita ni pelajar bawah pada ulama. Panggil lapis begitulah Allah Subhanahu Taala akan beri percubaan dengan kita. Di situlah kita kena banyak harus musabar. Banyak perkara yang kita ni harus taat di saat itu supaya kita akan jadi lapis untuk ulama nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala menjadilah kita khusus daripada mereka itu. Amin. La ilaha illallah. Habib Nawawi ijazah lafaz la ilaha illallah pada fak kita dah. Nanti fak kita akan mengikutkan kata Habib insya-Allah. بالسند المتصل الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي الهدى، سيدنا موسى الفاضل، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا محمد الواحد، سيدنا علي بن العابدين، سيدنا الحسين، سيدنا طالب سيدنا طالب، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام، عن رسول الله انه قال لا اله الا الله حسني امين من عذاب. Daripada sanad yang mana Habib yang dapat daripada silsilah ya sehingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk di daerah husni, daerah lingkungan kebaikannya. Bismillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya 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 Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, memperbaikilah kami, Ya Allah. Ya Allah, mengampunlah dosa kami. Ya Allah, Ya Allah, mengampunlah dosa kami. Dan menghidayahlah kami. Dan mengkawilah kami bersihat. Dan memberilah rezeki pada kami. Dan mengangkatlah darajat kami di dunia ini dan di barzah nanti dan di akhirat nanti. Dan menjadilah kami khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadilah kami dalam kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi mereka yang khusus terhadap Nabi Muhammad. Dan dikubur kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadilah kami yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kami hidup dan juga di kami tidur di dunia ini dan juga akhirat. Dan memperbaikilah kami di kampung ini, Ya Allah, dan semua ahli Thailand, amin. Dan khususnya ahli Patani, Ya Allah, dan khususnya ahli Majlis Al-Muwasalah, dan Majlis Rasulullah, dan segala ahli mereka yang cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadilah kami cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jadi Nabi Muhammad itu cinta pada kami. Dan menjadilah kami bersama beliau. Dan menjadilah hal kami seperti hal Rasulullah. Dan menjadi agama kami seperti agama Rasulullah. Seperti kami takwa Rasulullah. Menjadilah akhlak kami seperti ihsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta begitu ilmu kami seperti tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadilah kami ilmu ma'rifah seperti Rasulullah. Dan menjadi kami khasyah seperti khasyah Rasulullah. Dan menjadi raghbah himmah kami seperti himmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjauhlah segala perkara yang kejahatan. Dan menjadilah ahli Islam semua itu bertakwa kepada Allah. Dan menjauhlah kami bermusuh-musuh di antara kami, Ya Allah. Dan menjadilah tahqiq kata umat ini yang kuat daripada segala kejahatan, Ya Allah. Dan menjadilah umat ini sebaik pada umat yang dulu-dulu, Ya Allah. Ya Allah, menjadilah kami mereka yang terbaik, daripada Allah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadilah kami oleh cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mentahkilah bahawa sebagai tersanad pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan warasah terima pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjagalah bapa-bapa kita semua, Ya Allah. Dan menjagalah ahli pelajar kita semua, Ya Allah. Dan bagi lelaki dan perempuan dan anak kecil. Dan mentunailah segala hajat mereka. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad tahu kata kita tidak terlekat, kita tidak kerabah kecuali dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khusus kecuali khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada peringkat yang bersama peringkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rumah yang hakikatnya kecuali rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أصحاب رسول الله Tidak ada sahabat, tidak ada kawan seperti kawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السلف السالف Dan tidak ada orang yang mengikut seperti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن خير خلق لله. Dan ya Allah, menjadilah kami orang mengikut Nabi Muhammad terbaik, orang mengikut ya Allah. اللهم اجعل هؤلاء خاصتك بكل حين. Dan menjadilah kami orang khusus setiap waktunya. بجاه سيدنا محمد النبي. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مجالس العلم Dan menjagalah majlis dan sahabat kami ya Allah. ومجالس الذكر في كل مكان. Dan majlis zikir setiap tempatnya ya Allah. ورد المسلمين في صدر الإنسانية. Dan kembalilah orang Islam kita sebaik-baik mereka, sebaik ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحكمة عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan siapa yang berkandang hikmah maka terikatlah beliau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والعطف عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan siapa yang ingin hati yang lembut maka ikatlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العلم عليه بين المسلمين. Dan siapa yang berkandang ilmu maka ikatlah dirimu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. افتح قلبه فليفتحه برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan siapa mengharap pada Nabi muka mata hati, mengikatlah kamu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خير خلق الله سيدنا محمد. Ya Allah, makhluk yang terbaik sesungguhnya Nabi Muhammad ya Allah. والمرء مع من أحب. Dan sesungguhnya beliau sudah cinta. Kalau kita cinta pada siapa dia, beliau akan kumpul dengan mereka itu. Ya Allah, mengumpul kami dengan beliau ya Allah. يا ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami cinta terhadap Rasulullah ya Allah. وجعلنا من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadilah kami golongan orang khusus terhadap Nabi Muhammad ya Allah. في المجالس تشفع لنا في الدنيا. Dan menjadilah kami ni majlis ini beri faedah pada dunia sebelum akhirat. تشفع لنا في القبر. Dan menjadi syafaat kami sebab dulu majlis ini jadi syafaat kami di kubur nanti. وتشفع لمن حضر ومن نظر ومن اعتبر في البرازخ. Dan bahawasa di orang kumpul, orang dihadir, bahawasa kami akan menyaksi di hari akhirat, hari barzakh nanti. وتشفع في يوم الحشر. Dan bahawa hari hasyar, hari Allah Subhanahu Wa Taala bangkit nanti akan syafaat dengan sebab majlis ini ya Allah. تشفع في الميزان. Dan akan mensyafaat kami, akan mengangkat kami di mizan Allah Subhanahu Wa Taala nanti ya Allah. من السرور على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ya Allah, menjadilah majlis ini gembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. سمعتنا في سرور اسمعنا في سرور عند رسول الله. Begitulah kami gembira pada majlis ini ya Allah. Kita kumpul dengan Rasulullah nanti ya Rabb. اللهم اجعله يفرح بنا. Ya Allah, menjadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul dengan sebab kami ya Allah. واجعلنا دائما فرحين به. Dan menjadilah kami gembira dengan sebab perbuatan kami ya Allah. بجاه رسول الله. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رسول الله. Dan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. رسول الله. Dengan miqdar, dengan qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خاصة رسول الله. Dan menjadilah kami semua ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في كل أحوالنا. Setiap gerak-gerik kami ya Allah. في كل أدوارنا. Setiap jangkah langkah kami ya Allah. أوقاتنا. Setiap waktu-waktu kami ya Allah. نحن وكل الأنحار. Setiap kami yang hadir di sini ya Allah. كل المحبين بتاعنا. Setiap kami yang cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. يا الله يا Ya Allah ya Karim. Ya Allah. يا الله يا كريم يا عزيز يا وهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما امنت فانت وحدك اشهد ان انت اياك من يا رب العالمين ونحن معهم فيهم. Amin ya Rabb. يا كريم يا عزيز يا وهاب خواص الجوار خاصه الدنيا والاخره كما كريم. آمين. وشرف الكرام Amin. كل التاج. Amin ya Rabb. وكل بلاد الله. Amin. كل بلاد هي بلاد دعوه لرسول الله صلى الله عليه كل وسلم. بلاد الله بلاد لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يا كرم المكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد. تحياتي ادركني يا رسول الله. Ya Rasulullah. ادركني يا Adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. اللهم في يوم الشفاعه الكبرى Ya Allah. تفزع الى رسول الله. Ya Allah. تذكر رسول الله. Ya Allah. تفزع الى انبيائها. Amin. Amin ya Allah. فمن قال ادركني يا رسول الله في ذاك اليوم هذه ان يقول ادركني يا رسول الله. Ya Allah. Ya Allah. يا رسول الله. Ya Allah. Ya Rasulullah.
صلى الله عليه وآله وصحبه وحزبه ونحن وأنتم ومعهم وفيهم يا كرم الأكرمين يا رب العالمين. الفاتحة.